Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus dan saya Sadia. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan dengan cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dengan dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, untuk sebelum kita mulakan sesi malam ini, saya ingin berkongsi topik dengan anda semua, iaitu 5 kaedah penyimpanan emas yang betul dan selamat. Okey, untuk perkongsian seterusnya Sadia akan berkongsi dengan anda semua. Okey. Assalamualaikum, selamat malam semua. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini untuk FB Live. Malam ni sebenarnya Yunus ada urusan di luar, jadi dia kena cepat-cepat nak cakap semua. Sampai tersasa-sasa dia cakap. Kerana ada urusan yang perlu disegerakan di luar. Jadi dia hanya menemani saya di awal saja dan saya akan berseorangan hari ini. Okey, baiklah, seperti yang Yunus nyatakan, pada malam ini kita akan kongsikan berkenaan dengan 5 kaedah penyimpanan emas yang betul dan selamat. Jadi sebelum saya memulakan perkongsian pada malam ini, saya mohon rakan-rakan supaya kongsikan video ini di Facebook anda. Jika anda ada page, boleh kongsikan di Facebook page anda. Jika anda ada grup, boleh kongsikan di grup-grup anda. Dan jika anda menonton daripada YouTube, boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa untuk follow, komen dan subscribe YouTube channel kami. Dan jika anda baru saja melihat Facebook ini, jadi tolonglah komen, share dan juga like dan follow Facebook page ini. Okey, baiklah. Seperti yang kita dah tahu, kita hari tu dah belajar pelbagai topik berkenaan dengan emas. Dan untuk siri yang ke-33, hari ini adalah kali yang ke-33 kami membuat FB Live. Kami akan kongsikan dengan anda berkenaan dengan topik yang sangat-sangat penting, iaitu kalau dah beli emas nak simpan kat mana. Ada kalanya saya pun ditanya oleh ramai pelanggan-pelanggan bimbingan di bawah bimbingan kami, Puan, saya dah beli banyak ni, saya tak berani nak simpan kat mana. Jadi saya sediakan video khas ini untuk memberikan sedikit idea cara penyimpanan emas yang betul dan selamat. Jadi boleh saya sharekan skrin. Alright, boleh nampak ya skrin? Okey, 5 kaedah penyimpanan. Dan sekarang ini, apakah kaedah penyimpanan yang pertama? Yang pertama adalah yang paling penting, iaitu anda perlu tahu mengenai pemilihan produk emas yang betul. Anda yang tinggal di rumah anda, saya tak tahu rumah anda dekat mana. Saya tak tahu kawasan rumah anda, dalam rumah anda tu bagaimana, selamat ke, kurang selamat ke, ataupun ada juga orang-orang yang tangannya panjang sikit untuk menyelongkar barang-barang anda. Jadi oleh itu, jika anda baru ingin memulakan simpanan emas, pemilihan produk yang betul dan tepat sangat-sangat penting. Sama ada anda ingin memilih untuk pemilihan emas fizikal ataupun simpanan emas di akaun emas. Di Public Gold kita ada menawarkan dua jenis emas, iaitu pertama adalah di akaun emas, iaitu emas tersebut disimpan di bawah Account Gold Accumulation Program yang dikenali sebagai GAP, ataupun yang kedua adalah emas fizikal. Emas fizikal ni terbahagi kepada beberapa lagi, iaitu sama ada anda nak simpan dalam bentuk jongkong emas, ataupun anda nak simpan dalam bentuk dinar, ataupun anda nak simpan dalam bentuk barang kemas.
Jadi anda kena tahu pemilihan barang emas yang anda nak pilih tersebut. Jadi kalau katakanlah ya, emas yang anda nak pilih tu setakat 1 gram, 1 gram dan anda rasa anda tahu kat mana tempat yang selamat untuk anda simpan, yang ini bolehlah anda memilih untuk menyimpan emas fizikal. Tapi takkanlah nak simpan emas setakat 1 gram selama beberapa tahun. Kita pun nak simpan lebih banyak. Jadi kalau katakanlah situasi di rumah tersebut, di kediaman tersebut, di lokasi tersebut tidak begitu selamat, jadi anda boleh memilih untuk menyimpan emas di akaun emas Gold Accumulation Program. Saya pernah sediakan satu video khas mengenai dengan Gold Accumulation Program dan boleh lihat balik video-video yang sebelum ini mengenai apakah Gold Accumulation Program dan bagaimanakah cara untuk penyimpanan tersebut. Tengok saya pun dah tersasar sikit. Jadi bagaimana simpanan di GAP ni? Emas di GAP sebenarnya disimpan oleh pihak public gold. Ada orang risau kata, kalau apa-apa jadi pada emas saya di public gold macam mana? Adakah ianya diinsurans kan? Ya, kalau di public gold, jika anda memilih simpanan emas di Gold Accumulation Program GAP, jangan risau kerana emas ini adalah di-cover, dilindungi oleh syarikat insurans Launchpad. Jadi jangan risau, walaupun ianya bukan di bawah PIDM, yang ini kena tahu ya, PIDM ni kalau institusi kewangan yang kata simpan duit dalam bank tu selamat pun, mereka pun ada klausa yang mana di bawah PIDM ianya hanya boleh simpan hanya beberapa ratus ribu. Yang itu boleh semak di laman web PIDM. Untuk di public gold kita ada insurans dan ianya akan berdasarkan dengan akaun emas yang anda ada. Jadi sebab tu kalau sesiapa yang ada akaun emas public gold, jangan risau, anda hanya simpan saja dan boleh print screen ataupun simpan resit simpanan anda itu, boleh retrieve balik daripada akaun GAP anda berapa amount emas, jumlah emas yang anda simpan. Saya juga ada sediakan satu video khas untuk pelanggan-pelanggan di public gold untuk dapatkan balik bagaimana cara untuk mendapatkan penyata di dalam akaun GAP. Dan untuk akaun GAP ni sangat-sangat mudah ya. Anda boleh menggunakan telefon bimbit anda, boleh download dan boleh nampak berapa simpanan anda dalam akaun GAP, dan juga boleh menggunakan laman web, sama ada menggunakan laptop ataupun handphone sendiri, gunakan browser, masuk ke dalam laman web public gold, masukkan PG code dan juga anda punya password. Kemudian anda boleh lihat berapa jumlah emas yang anda simpan di dalam GAP. Jadi kalau simpan emas di dalam GAP ni, ini melibatkan sangat-sangat isu keselamatan yang mana hanya anda sahaja yang mempunyai akses kepada akaun anda. Jadi orang lain tak boleh nak masukkan, nak tengok akaun anda, dan jika anda nak keluarkan, hanya anda sahaja yang boleh keluarkan emas fizikal daripada akaun GAP. Jadi jangan risau kerana public gold sentiasa ada untuk anda dan mereka sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi membolehkan ramai lagi orang untuk menyimpan emas. Takut nak simpan emas di rumah? GAP kan ada. Okey, jadi baiklah, sekarang ni saya kongsikan pula cara yang kedua untuk penyimpanan emas yang betul dan selamat. Okey, sebentar ya. Okey, cara kedua adalah jika anda memilih untuk menyimpan emas fizikal, ini tips yang paling penting. Jangan heboh-heboh sangat anda ni simpan emas berkoyan-koyan. Ataupun jika anda memang menyimpan emas dalam kuantiti yang banyak, tak payah show off kepada orang lain bahawa anda mempunyai emas yang sangat banyak. Jadi jika anda tidak memberitahu orang ramai bahawa anda membeli emas,
terutamanya kepada orang yang anda tidak kenali, maka orang pun tak tahu yang anda ada emas. Ada kalanya kalau anda ada macam ahli keluarga yang ramai kan, ada pakcik, makcik, ada sepupu, sepapat, semua tu. Memang bagus kalau anda katakan, jom kita mulakan simpanan emas. Tapi tak payahlah bagi tahu berapa kilo emas yang anda dah simpan. Orang selalu simpan emas ni, dia tak ada bagi tahu berapa kilo emas yang dia ada, berapa gram emas yang dia ada. Dia hanya senyap. Iaitu hanya diri sendiri saja yang tahu berapa gram emas yang dia ada. Jadi jika anda mempelawa orang yang datang ke rumah, lepas tu nak tunjukkan emas anda, tak payah nak tunjuk semua koleksi anda ada. Jadi yang ini akan mengurangkan risiko. Ada kalanya macam pengalaman saya, orang yang datang rumah, macam kawan-kawan saya yang ada juga menyimpan emas, mereka tak pernah cerita pun mereka ada emas. Kalau mereka nak tunjuk emas mereka pun, mereka tunjukkan hanya 1 hingga 2 gold bar yang mereka ada saja. Jadi dia tak tunjuk semua berapa gram koleksi emas yang mereka ada. Yang ini adalah juga melibatkan faktor keselamatan, kerana ada juga kes-kes yang saya pernah dengar, ada yang saudara mara yang panjang-panjang tangan datang rumah, sekali menyelongkar rumah, terutamanya masa nak raya tu dia pergi menyelongkar rumah, lepas tu pergi ambil pula emas kepunyaan. Jadi sebab itu saya nak kena pastikan bahawa ilmu ini dapat kepada anda, dapat akses kepada anda. Jadi sekiranya anda memilih untuk menyimpan emas fizikal, ni nak bulan puasa, lepas bulan puasa raya, ada kalanya bila raya ni orang datang rumah, ada yang panjang-panjang tangan, kita tak tahu. Jadi sebelum kita orang kata kita rasa macam orang ni yang curi, yang paling selamat adalah jangan, tak payah bagi tahu ke orang yang anda menyimpan emas secara banyak begitu kepada orang ramai. Sama ada yang tidak dikenali ataupun yang dikenali. Kalau orang yang tak dikenali, kalau orang tu berniat jahat, dia boleh pula datang menyamun ke rumah anda. Jadi ini sangat-sangat penting. Jadi untuk anda yang menjadi dealer di public gold, anda juga mempunyai risiko kalau menayangkan semua emas-emas anda. Jadi sebenarnya untuk perkara begini, anda boleh menunjukkan beberapa sampel sahaja emas kepunyaan anda. Anda tak payahlah tunjuk kepada media sosial, kepada orang ramai berapa emas yang anda ada, kerana ini melibatkan keselamatan anda juga. Ini adalah peringatan untuk anda, dan sebenarnya ini juga peringatan untuk saya dan juga Yunus, kerana kami juga adalah dealer di Public Gold. Kami juga mempunyai koleksi emas, jadi kami hanya menunjukkan beberapa sahaja, bukan menunjukkan keseluruhan emas kami, kerana ini juga melibatkan faktor keselamatan. Okey, baiklah, ini sangat-sangat penting ya. Jadi sekarang ini saya kongsikan pula kaedah yang ketiga bagi penyimpanan emas yang betul dan selamat. Okey, baiklah. Nombor 3. Jadi untuk nombor 3, yang ini yang selalu orang buat, iaitu simpan di rumah dengan cara yang kreatif. Okey, ramai orang simpan emas di rumah. Yang ini memang tidak dapat dinafikan. Memang sebenarnya ramai orang yang simpan emas ni di rumah sahaja. Boleh simpan dan disembunyikan di rumah dengan cara yang kreatif. Bagaimana cara yang kreatif tu? Nanti saya akan bagi contoh ya. Jadi yang paling penting ya, jangan simpan di tempat yang boleh dijangka oleh pencuri. Contohnya di laci almari, kotak kasut di atas almari. Pilih tempat yang tidak terjangkau oleh imajinasi orang. Yang ni macam mana nak fikir? Nak fikir kat mana nak simpan emas ni? Saya tak tahu nak simpan kat mana pun. Yang ini lah antara orang yang pernah message dengan saya. Dia tak tahu nak simpan kat mana emas dia. Dia ada emas ada beberapa gram dan dia risau nak simpan emas kat rumah. Jadi kalau kita pernah dengar, benda ni pernah jadi viral ya. Orang pernah simpan emas dalam peti ais. Dia letak emas tu dalam bekas ais, lepas tu dia bekukan ais tu. Yang ini contoh. Tapi lepas ni dah tak jadi rahsia dah. Dah ramai dah orang yang tahu simpanan emas sebegitu. Jadi saya berikan juga contoh yang mana yang tidak yang pernah orang cerita kat saya.
dan mungkin menjadi bukanlah idea kreatif untuk anda menyimpan. Kalau anda tinggal kat rumah lama, rumah macam rumah kampung, ada orang simpan dekat tiang seri tu, dekat bahagian atas tiang seri tu dia simpan. Yang itu. Dan kadang-kadang ada juga orang simpan dekat dalam bekas beras. Dekat dalam bekas beras tu, dia letaklah emas di dalam beg plastik. Kat dalam bekas beras tu, kat bawah sekali tu, dia letak beras-beras kat atas dia. Jadi orang tak nampak kat dalam tu ada emas. Ada juga yang saya pernah come across, orang simpan emas ni, dia simpan dekat dalam pasir aquarium. Kan kat dalam rumah kan kita ada aquarium besar. Kalau ada siapa yang ada aquarium besar lah, dah ada aquarium. Jadi kan kat bawah tu kan ada pasir. Dekat dalam pasir aquarium tu pun dia boleh simpan emas. Tapi cara simpanan dia sangat-sangat kreatif lah. Ada juga orang yang simpan, yang ini macam tak terimajinasi oleh saya sebelum ni. Dia letak beg emas dia dalam beg plastik. Lepas tu dia letak kat tempat flush toilet tu. Bayangkan dekat tempat flush toilet tu, dalam tu dia simpan emas. Yang itu saya kata memang tidak pernah terfikir pun. Tapi kita kena ingat, emas ni dia tidak berkarat. Jadi dia simpan kat mana pun tak ada masalah. Kalau simpan dalam air lama pun dia tidak berkarat. Kerana emas memang tidak mempunyai sebarang kesan karat, ya. Jadi bila dia simpan dekat dalam air tu, dia simpanlah dalam beg plastik, dia seal elok-elok, dia letak kat dalam tu. Saya kata, emas kan barang berharga, kenapa siapa simpan kat dalam toilet pula? Saya kata, yang ini memang orang tak akan terfikir. Saya pun macam, ya betul, saya tak pernah terfikir nak simpan emas tu kat dalam toilet. Toilet dekat flush tu dia pergi simpan kat situ. Ini sebagai contoh. Tapi jika anda mempunyai emas yang banyak, fikirkan cara yang paling kreatif untuk anda simpan. Ada yang sekarang ni orang yang menyimpan gold bar, ya. Dia simpan macam ni gold bar bukan gold bar yang besar-besar. Ni gold bar yang 1 gram yang dalam kad yang cantik-cantik tu. Dia ada koleksi yang banyak. Jadi apa yang dia buat, dia simpan kat dalam tempat album. Jadi kat tempat-tempat album tu ada sekali. Ada kalau dulu dia orang pernah simpan kat tempat CD. Kat tempat CD tu dia pergi simpan sekali emas mereka. Jadi ini adalah sebagai contoh bagaimana cara penyimpanan yang kreatif di dalam rumah. Dan bukannya macam orang kata kalau dekat laci, kat dalam bilik utama tu, kat dalam laci mesti ada emas. Tidak semestinya. Dia punya penyimpanan dia boleh lebih kreatif. Tapi saya rasa anda adalah lebih tahu kat mana tempat yang paling selamat di rumah. Jadi anda bolehlah simpan di situ. Ada yang simpan kalau yang tinggal kat rumah teres, dekat bumbung. Bukan kat bumbung, kan kita punya ceiling atas tu kan ada yang boleh pergi ke bumbung tu, dia ada orang yang simpan di situ juga. Ini hanyalah sebagai panduan je kat mana cara yang lebih kreatif untuk anda simpan. Tetapi yang paling penting sebenarnya, pastikan anda tidak lupa kat mana anda simpan kat dalam rumah tu. Jangan pula dah simpan-simpan, dah elok-elok simpan, lepas tu anda lupa kat mana anda simpan dan mula menyalahkan semua orang kat rumah, mana emas aku. Jadi ingat, kalau anda simpan, anda kena tulis kat mana anda simpan. Jangan anda dah simpan, lepas tu anda tak ingatkan, anda tak rekodkan kat mana anda simpan. Jadi itu juga akan mendatangkan masalah. Jadi kalau simpan dah sorok-sorok, dah pandai-pandai sorok, jangan pula lepas tu tak ingat kat mana pula anda simpan. Okey, baiklah, itu adalah contoh penyimpanan di dalam rumah. Jadi sekarang ni saya nak kongsikan pula bagaimana kaedah penyimpanan yang keempat yang betul dan selamat untuk anda yang mempunyai emas yang banyak. Okay, nombor 4. Okey, saya harap nampak, ya. Okey, yang ini adalah beli peti simpanan peribadi. Yang ini maksudnya peti simpanan peribadi tu yang ada locker, yang peti simpanan yang dia ada kunci dia tu, ni merupakan salah satu alternatif yang anda boleh ada. Jika peti simpanan ni ada, jadi ianya adalah satu peti simpanan yang kalis api. Jadi kalau ada apa-apa, jadi katakanlah rumah terbakar ke apa, at least dokumen yang penting yang disimpan dalam tu, termasuklah emas yang disimpan dalam tu, dia tidak mendatangkan sebarang impact kerana ianya akan selamat dalam peti besi tersebut. Tapi harus diingat,
peti simpanan, peti besi ini perlu disembunyikan daripada pandangan mata kasar. Jadi maksudnya kalau katakanlah anda beli peti besi yang besar-besar tu, tapi anda letak dekat dalam rumah, masuk rumah boleh nampak tu peti besi. Yang itu maksudnya kalau pencuri nampak, dia boleh bawa, dia boleh tahu dah kat situ simpanan utama. Ada juga yang orang dia ambil gambar kat dalam rumah dengan proudnya, dengan bangganya menunjukkan ini peti besi saya. Ya Allah Tuhanku. Kalau anda dah ada peti besi, senyap-senyap je lah. Tak payahlah nak cerita dengan semua orang yang peti besi anda tu dekat mana, di mana anda simpan. Senyap-senyap je. Tak payah nak kecoh-kecohkan kepada semua orang. Jadi ini perlu ya untuk disembunyikan daripada mata kasar, kerana sebagai perlindungan. Kalau katakanlah anda ada pembantu rumah ya, ada orang kat rumah, pembantu rumah yang tidak jujur, kalau dia tahu kat mana peti besi anda, dan ini bahaya. Takut nanti kan panjang tangan dia pergi ambil barang-barang berharga anda. Dan jika ada ahli keluarga yang suka menyelongkar, ahli keluarga tu kita walaupun kadang-kadang datang daripada satu ibu, satu ayah, tapi kadang-kadang datang pula yang saudara mara yang jauh-jauh datang rumah, ada pula yang jenis yang panjang-panjang tangan suka menyelongkar. Jadi akan tidak selamat. Jadi kalau katakanlah anda dah ada peti besi tu, make sure, pastikan ianya tidak terdedah kepada pandangan mata kasar. Dan apabila jikalah ada pencuri, ini na'udzubillah, supaya janganlah ada pencuri yang tahu kat mana anda simpan peti besi tu. Tetapi sekiranya tak dapat dielakkan, ada pencuri masuk dan dia nampak kat mana peti besi tersebut, dengan jelas pencuri akan berusaha untuk memecahkannya. Kalau katakanlah peti besi tu kecil, dia boleh buat lari je. Jadi sebab tu ada orang yang letak peti besi tu, dia tanam sekali dekat dalam dinding ya. Dia tanam kat dalam dinding, jadi peti besi tersebut tak boleh dibawa lari. Ada juga yang besar memang yang tak boleh bawa lari, tapi kalau terpampang kat dalam bilik tu terus nampak peti besi, yang itu pun dah tak selamat. Pasal apa? Dia akan cuba pecahkan juga walaupun terdapat keselamatan di situ. Jadi kalau katakanlah dah nampak peti besi, orang rumah pun ada kat situ, jadi mungkin dia akan gunakan kekerasan untuk tuan rumah untuk buka juga peti besi tersebut. Jadi yang lebih selamat, simpanlah di kawasan yang di luar pandangan mata kasar, orang tak nampak, hanya anda dan pasangan sahaja tahu kat mana. Even tak payahlah nak heboh-heboh kat orang ramai kat mana peti besi tersebut, kerana ini adalah harta anda dan anda sahaja yang boleh tahu kat mana, dan pasangan anda juga tahu di mana. Kena juga bagi tahu pasangan anda ya, kalau katakanlah apa-apa terjadi, at least pasangan anda tahu untuk dapatkan akses. Jadi ini adalah isu antara anda suami isteri. Jadi anda kena ada orang kata bermesyuarat bagaimana nak memastikan keselamatan barang kemas ataupun barang-barang berharga di dalam rumah. Jadi itu adalah cara yang keempat. Jadi saya nak kongsikan cara yang kelima pula, bagaimana penyimpanan yang betul dan selamat. Okey. Sekarang ni untuk yang nombor 5, yang ini sangat-sangat bagus ya, iaitu simpan di peti deposit selamat di bank ataupun syarikat swasta. Yang ni lebih orang kenal sebagai safety box ya. Jadi jika anda ni memang mempunyai emas yang banyak, lebih baik anda buat pilihan yang kelima ini, kerana perkhidmatan peti deposit selamat ini ditawarkan oleh bank dan juga syarikat swasta dengan caj yang tertentu dan juga terdapat insurans. Dia selalunya dia akan berikan macam satu laci, dan dalam laci tersebut anda boleh letak dokumen ataupun emas anda. Jadi yang ini pun sangat-sangat selamat kerana dia dah secured. Dia ada orang kata ada insurans terhadap tu. Tetapi bukan semua bank yang mempunyai peti deposit ini. Jadi kena pastikan kat mana bank yang ada. Bukan katakanlah anda memilih bank ABC, bukannya semua bank ABC tu semua cawangannya ada. Mungkin dekat cawangan utama ada, ataupun cawangan-cawangan yang terpilih sahaja ada peti deposit ni peti deposit selamat tersebut. Kalau katakanlah di Public Gold juga ada menawarkan peti deposit selamat ni, dia di bawah Public Safe, yang ini memang terdapat di Penang. Okey, jadi emas akan lebih selamat disimpan dalam peti ini kerana terdapat kawalan keselamatan.
adalah lebih tinggi berbanding jika disimpan di dalam rumah. Oleh itu, bila ada simpanan dalam ni, jadi anda akan rasa macam okey, lebih tenang di rumah, tak ada emas yang banyak-banyak dekat rumah, jadi semuanya simpan di dalam peti deposit selamat tersebut. Tapi kena ingat ya, kalau katakanlah anda simpan dalam satu locker tu, dia ada berapa saiz, dia ada charge-charge yang berbeza. Jadi anda boleh buat survey lah, harga berapa yang diinsurancekan. Jika katakanlah satu locker tu diinsurancekan sehingga RM10,000, jadi kalau anda ada 50 gram, satu ketul 50 gram tu harganya melebihi RM10,000. Jadi anda kena negotiate balik dengan syarikat yang menawarkannya ataupun dengan pihak bank yang menawarkan peti deposit selamat ini untuk menaikkan insurans tersebut. Mungkin dalam satu box anda tu, anda bila dah buat penilaian emas anda tu berapa, barang-barang dokumen yang anda simpan tu berapa, jadi anda boleh meningkatkan kadar insuransnya agar ianya dapat cover. Jika katakanlah bank tersebut ada rompakan ke, ataupun terdapat kebakaran ke, ataupun terdapat banjir besar ya, yang melibatkan sampai masuk dekat tempat kawasan peti deposit tersebut, jadi at least ya, barang-barang anda yang disimpan di dalam locker tersebut adalah selamat. Kerana kalau katakanlah dokumen tersebut basah ke apa ke, mungkin akan melibatkan insurans juga. Jadi sebab itu kena pastikan untuk survey dengan betul dan dapatkan sebuah harga yang tepat. Pastikan bila anda memilih option ini, anda mendapat option yang terbaik kerana ini adalah harta anda dan anda perlu pastikan harta anda disimpan dengan baik. Okey, itu sangat-sangat penting. Jadi, sekarang ni kita dah tahu dah 5 kaedah penyimpanan emas yang betul dan selamat. Dan jika anda merupakan pelanggan di Public Gold, saya harap agar perkara ini menjadi pedoman kepada anda, menjadikan idea untuk anda bagaimana nak simpan emas anda. Dan bagi anda yang belum lagi memulakan simpanan emas, saya berharap agar video ini dapat memberikan sedikit peace of mind, bagaimana kalau anda memulakan simpanan emas, bagaimana cara simpanan yang betul. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni saya ingin berkongsi dengan anda berkenaan dengan promosi di PG Jewel. Jadi kalau anda adalah peminat barang kemas di PG Jewel, saya nak war-warkan bahawa sekarang ni, hari ini, kod diskaun yang anda boleh gunakan adalah LUV453. Daripada hari ini sampai esok pukul 9 pagi boleh gunakan kod diskaun ini untuk pembelian semua barang kemas di PG Jewel. Harga barang kemas hari ini adalah RM228 per gram, dan jika anda membuat pilihan, anda akan dapat potongan diskaun sebanyak 1%. Selain daripada itu, jika anda membuat belian lebih daripada RM3,000, anda boleh mendapat opportunity, peluang untuk menjadi normal dealer dengan tambahan wildcard yang berharga RM200. Manakala jika anda membuat belian RM5,000 ke atas bagi barang kemas tersebut, maka anda boleh berpeluang menjadi priority dealer dengan tambahan wildcard sebanyak RM200. Wildcard ini adalah 0.5 gram emas yang akan tertera nama dan juga status dealership anda, dan kat situ ada 0.5 gold bar kat situ. Dan ini adalah sangat-sangat menarik untuk anda miliki, kerana bayangkan anda lihat di luar sana ada banyak gold bar yang berada di pasaran, tetapi ada satu gold bar yang sangat istimewa yang mana ianya
tertulis nama anda sendiri. Jadi iaitulah kita namakan sebagai wildcard. Jadi untuk semua dealer di Public Gold, semuanya mempunyai wildcard mereka dan memang tertera nama dan status dealership anda. Jadi untuk normal dealer, anda akan mendapat commission insentif sebanyak 1%, manakala bagi priority dealer anda akan mendapat insentif sebanyak 1.5%. Bukan itu saja ya, sekarang ini juga saya ingin berkongsi dengan anda bahawa Public Gold sedang ada promosi besar-besaran sepanjang bulan April ini, dan untuk pengetahuan anda, terdapat banyak pakej-pakej yang menarik untuk diambil oleh anda bagi memulakan simpanan emas. Jadi kalau anda yang mempunyai bajet dalam 100 lebih satu bulan, anda boleh memiliki dinar dengan bayaran sebanyak RM107 sebulan. Yang ini hanyalah anggaran, dan yang ini lepas 10 bulan bayar, anda akan dapat 1 dinar anda. 1 dinar ini bersamaan dengan 4.25 gram. Manakala kalau anda yang lebih meminati gold bar, ada promosi gold bar 10 gram gold bar dengan bayaran 10 bulan, dan anggaran bayaran bulanan adalah RM252 sebulan, dan selepas 10 bulan anda akan dapat gold bar tersebut. Jadi untuk promosi ini ianya dibuka kepada semua pelanggan dan bukan pelanggan Public Gold. Jika anda belum lagi menjadi pelanggan Public Gold, boleh lihat di bahagian komen ada link untuk register sebagai pelanggan berdaftar di Public Gold di bawah bimbingan kami. Jika anda telah pun mempunyai introducer, jadi boleh hubungi introducer anda untuk bimbingan dalam simpanan emas bersama Public Gold. Okey, baiklah. Sekarang ini itu saja perkongsian pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton FB Live pada malam ini berkenaan dengan 5 kaedah penyimpanan emas yang betul dan selamat. Kita bakal menemui Ramadan pada minggu depan. Jadi saya dan juga Yunus mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat membuat persediaan untuk menyambut Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Oleh itu saja daripada perkongsian kami berdua pada malam ini. Semoga anda semua diberkati Allah dan juga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya Sa'diyah mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye.